Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan, saudara-saudara sekalian. InsyaAllah pagi ni alhamdulillah kita bersiaran lagi dalam video tentang masalah penyakit yang biasa kita alami. Kalau dulu orang tua-tua kan sakit lutut, sakit tulang belakang, arthritis lah dipanggil arthritis, sakit sendi atau radang sendi kan. Jadi sebelum tu kita mulakan dengan Al-Fatihah dan Salat Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, sebelum kita lanjutkan dengan sembang cerita kita pasal arthritis dan juga sakit tulang belakang, slip disc, bulging ataupun sakit tengkuk, salah tidur, banyak kaitan lah, jadi berkait-kait. So, sila tekan butang subscribe lah insyaAllah supaya dapat bila upload video baru nanti dapat tengok lah kan, ada notification dia kan. Boleh tekan like, share jugalah insyaAllah jika bermanfaat, rasanya bermanfaat insyaAllah. Jadi kita teruskan lagi dengan siri makanan sebagai ubat. Okay. Makanan sebenarnya jadi ubat. Kita dah terangkan dalam sesi lepas kan. 2 sesi, makanan sebagai penawar dan sebagai ubat. Kan. Orang moden sama sekarang rasa pelik lah makanan jadi ubat. Macam mana tu? Sebab punca penyakit daripada makanan. Kebanyakan kan. Begitu. So kita betulkan punca dia, pemakanan kita, dan automatik dia akan reverse balik. Dia akan reverse dan tak perlu makan ubat. Alhamdulillah, insyaAllah. Tapi kalau kita salah makan, kita makan makanan yang meradangkan balik, dia dah boleh datang balik. Tapi kalau kita dah faham, jadi kita stop dan kita boleh flush ataupun ambil makanan-makanan yang anti radang, antioksidan dan minum air yang easy structured water. Sekarang ni saya harap kita semua dah faham lah bila saya sebut air easy structured water tu air apa kan. Okay. So semua ni mainkan peranan untuk proses kesembuhan dan menjaga kesihatan yang optimal bagi tubuh kita. Right. Jadi saya nak cerita pasal arthritis lah. Arthritis ni berkaitan dengan keradangan pada bahagian sendi anggota tubuh kita. Jadi sendi-sendi tubuh kita ni banyak kan. Tapi yang paling utama orang kena sakit lutut lah. Kan, sakit lutut, arthritis pada bahagian lutut. Ada juga arthritis pada bahagian sendi tangan kan. Sendi-sendi semua. Jari jemari kan. Sendi pergelangan tangan. Siku jaranglah dengar kan. Kaki, pergelangan kaki kan, jari jemari kaki yang banyak sendi-sendi ruas-ruas tu kan, dan juga tulang belakang kita jangan lupa tulang belakang kita penuh dengan persendian antara tulang-tulang ruas daripada tengkuk sampai tulang ekor kita. Tengkuk ni kita panggil dalam bahasa medical cervical, tulang belakang, tulang belakang yang dipanggil ruas tulang belakang tu yang kecil-kecil sambung tu kan, di mana saraf tunjang mengalir di dalam dia ada lubang dalam tu kan. So tulang belakang ni, ruas ni dipanggil vertebra, tulang vertebra. Jadi ada banyak tulang vertebra lah, saya pun tak ingat lah berapa belas ke 20 lebih ke macam tu lah kan. Tulang cervical sini kat tengkuk kan sampai ke bawah. Lepas tu lepas cervical, thoracic. Tulang cervical ada berapa tulang? 5, 4, 5 ke 6 macam itulah lebih kurang. So tulang thoracic ada begitu juga, mungkin ada 9 ke 10 ke 12 kot.
pun tak pastilah. Boleh check Lepas tu tulang lumbar, tulang vertebra lumbar bahagian pinggang kan kat situ. Situ pun ada banyak juga. 9 ke macam tu Lepas tu bawah sacral vertebra. Kemudian coccyx. So ada berapa jenis tu? Tulang vertebra, cervical, thoracic, lumbar, sacral dan juga coccyx. Alright. Jadi setiap tulang vertebra tu dia ada permukaan dia kan. Permukaan tu dilapisi oleh lapisan cushion. Dia ada tulang rawan yang lembut sikit kan. Dan boleh lentur, fleksibel. Antara tulang vertebra dengan atas yang bawah tu ada cushion, dan di celah dia, di ruang antara tulang vertebra ni ada cecair kan. Ada cecair sikit untuk menyerap hentakan. Ni fungsi ni menyerap hentakan. Tulang belakang kita ni menanggung berat berat tubuh kita kan. Berfungsi sebagai kita nak bergerak secara fleksibel kan. Boleh berlari, boleh angkat barang semua. Boleh duduk, boleh berjalan, semua boleh buat Jadi penting kita jaga kesihatan tulang belakang. Dan juga lutut. Lutut juga, lutut ni tanggung the whole body weight. Betul tak? Daripada kepala, tubuh kita, perut kita yang banyak makan kan, paha yang besar kan. Lepas tu kaki juga menanggung beban lagi banyak, keseluruhan kan. So kita kena jaga kesihatan persendian anggota tubuh kita. Itu. Jadi dia ada beberapa perkara yang perlu kita ambil berat perhalusi dari segi pemakanan, dari segi posisi kita duduk lama-lama pun tak boleh kan. Boleh mengubah tulang belakang kita, kedudukan tulang belakang. Mungkin dia duduk penyek antara satu sama lain, memempat. Itu pun boleh jadi tulang belakang sakit juga. Macam orang duduk kat office depan komputer kan, berjam-jam, 8 jam sehari, 6 jam, 10 jam. Itu pun boleh jadi punca sakit tulang belakang kan. Lutut pun berjalan, berlari cara tak betul kan. Kita buat gerakan-gerakan yang drastik kan, ataupun macam terkehil ke kan. Main bola sepak tambah sekali, lutut ni bahaya Bola sepak memang sebab dia menyepak bola kan, berlari flank kick, nak masuk kaki, bawah kaki, mendapat bola daripada kaki orang, flank kick ke apa benda dah nama istilah tu, saya dah lupa dah dulu main. Itu semua boleh beri kesan kepada sendi lutut kan, dan juga tulang belakang. Angkat berat, posisi cara pun boleh menyebabkan sakit tulang belakang kan, slip disc. Tapi sesi ni saya nak cerita pasal pemakanan je. Yang tu cerita pada sesi lain lah. Jadi senaman yang saya tunjukkan sebelum ni dalam video lepas, senaman stretching, senaman ragangan untuk menjaga kesihatan tulang belakang kan. Dan juga sendi-sendi lain lah, lutut semua kan, tengkuk, right. Itu dah ada lah. Boleh amalkan tu, dia akan meningkatkan flexibility ataupun dipanggil flexibility kebolehlenturan. Jadi sudut pergerakan sendi-sendi kita lebih luas kan, lebih anjal, lebih agile. Okay, tak mudah nak kena slip disc, sakit sendi, sakit lutut, tak mudah sebab dia fleksibel, agile. Okay, tak apa. So sekarang kita fokus kepada tentang pemakanan untuk menjaga kesihatan dan menguatkan sendi-sendi tulang kita. Sendi-sendi ni semua saya dah terangkan tadi daripada kaki, lutut, patutnya paha jugalah, tulang belakang kita, tulang vertebra kan, tulang-tulang pada tangan, jari jemari kita, jari jemari kaki dan
tangan jugalah. Right. Jadi dulu kan, masa saya kecil-kecil saya ingat lagi kat surau, kita sembahyang jarang kita jumpa orang sembahyang atas kursi duduk kan. Jarang lah. Kalau ada pun mungkin orang dah tua-tua lah, 70, 80 kan, dah tak larat, dah uzur sangat. Sekarang orang muda-muda pun dah 40 tahun pun dah duduk atas kursi. 40-an lah. Kalau 50-60an tu lagi ramai lah kan. Banyak kan. Masjid kat surau banyak duduk. Jadi sebenarnya benda ni berpunca daripada pemakanan lah yang mainnya, yang main. Sebab makanan ni dia boleh menguatkan tisu-tisu sendi dan juga memberi kelenturan. Bukan senamannya, tapi makanan, unsur makanan yang lebih sangat penting lah, input dia kan, input awal dia kan. Senaman tu kita nak bagi rutin exercise supaya menambahkan lagi flexibility dia. Tapi pemakanan ni yang membina structure, dia punya infrastructure tubuh dan juga sendi-sendi, tisu-tisu sendi. Tisu-tisu sendi ni terdiri daripada tulang kan, antara dua tulang. Kalau tulang belakang antara dua tulang vertebra. Kalau tulang lutut antara tulang kaki bawah dengan tulang kaki atas. Panggil tulang femur dengan tulang bawah ni panggil apa dah lupa saya So dan antara tulang tu ada permukaan yang rawan, yang lebih lembut, lebih fleksibel. Dan ruang antara tulang tu pula diliputi, diisi, dipenuhi dengan cecair synovial, cecair sendi lah. Panggil cecair synovial, cecair apa panggil. Orang panggil minyak pelincir untuk sendi tulang kan. Bila orang sakit tulang, sakit nak bergerak, dia sakit kan, dia dah haus, sendi-sendi tu, permukaan sendi, rawan-rawan permukaan sendi tulang. Salah satu sebab dia cecair pelincir sendi tulang ni dah semakin berkurangan. Ada yang jadi kering, terpaksa injek gel minyak pelincir untuk sendi. Biasanya kat lutut lah orang buh masalah ni kan. Jadi bagaimana, apakah punca dia kan? Makanan yang macam mana yang menjadi punca kepada sakit sendi ni, arthritis. Kita cerita secara arthritis secara umum lah. Dia ada beberapa jenis arthritis. Ada osteoarthritis, ada apa lagi satu, osteoarthritis, satu lagi yang disebabkan oleh radang autoimun, macam penyakit eczema, SLE, sistem antibody tubuh, sistem imun menyerang tisu-tisu sendi, tisu sendi kita, menyebabkan penyakit radang pada sendi-sendi tulang kita lah, pada lutut dan tulang belakang juga kan. Itu dipanggil osteoarthritis. Dan satu lagi boleh lupa dah, tak ingat. So punca pada masalah ni dua-duanya dia punya pathogenesis berbeza, tapi puncanya lebih kurang sama. Punca sebenarnya pemakanan yang menyebabkan keradangan juga, lebih kurang sama je, tapi pathogenesis berbeza. Okay. Pathogenesis ni maksudnya proses berlakunya penyakit keradangan pada sendi itu berbeza lah kan, mekanisme dia punya macam mana penyakit itu terjadi antara osteo dengan rheumatoid kan. Yes, rheumatoid arthritis Okay. Jadi yang pertama sekali makanan radang kita akan masuk balik ke radang benda-benda makanan dalam makanan yang menyebabkan keradangan, kerosakan sel, tisu dan organ. Itu punca. Bila kita bincang pasal penyakit, nak rawat dan punca penyakit dalam bab pemakanan ni, kita mesti mengarah pada punca bahan keradangan dalam makanan kita. Itulah punca dia kan. Jadi banyak benda, tapi saya nak highlight beberapa benda yang paling utama lah kan. Paling utama yang saya sendiri boleh rasa bila makan tu, rasa kan. Sebab saya pun sendiri sebelum ni ada pernah kena slip disc kan, sakit sendi, sakit juga lutut, sakit
kaki kan, tangan, tengkuk, memang ada lah kan. Hampir setiap orang adalah masalah ni ada, sama ada sikit ataupun banyak je, tu je. Jadi punca utama benda-benda ni semua adalah makanan radang, yang makanan proses lah. Makanan proses ni yang utama. Benda yang negatif dalam makanan kita ialah benda yang menyebabkan keradangan, dan yang kedua punca dia kekurangan nutrisi. Makanan yang kita makan sekarang ni, produk makanan ke yang dah siap pack, yang siap dah sedia kan, kita beli je makan terus, kekurangan zat makanan. Dia ada makronutrien, maksudnya kalori dia memang ada, sama ada karbohidrat, lemak atau protein. Tetapi kan dengan micronutrients dia, iaitu vitamins, vitamins, mineral, electrolyte, microelements. Microelement ni mineral yang unsur suria, yang sikit-sikit, yang kita perlukan dalam kuantiti yang jumlah yang sedikit. Macam selenium, zinc kan. Kalau macam electrolyte yang dia panggil microelements, elemen yang banyak kita perlukan, macam kalsium, magnesium, potasium, sodium, ini termasuk juga electrolyte kan. Ini antara unsur mineral electrolyte yang kita perlukan kan, yang banyak. Jadi dalam makanan, kebanyakan makanan memang tak ada benda ni. Kalau ada pun terlalu sedikit. Dan kalau ada, dia tambah. Makanan tu diproses, refining ni maknanya diproses, dibuang dia punya bahan-bahan mikronutrien dan serat dalam makanan tersebut. Kalau makanan berasaskan tumbuhan lah, habis, tak ada apa, kosong, zero, hampir zero lah zat-zat micronutrients kan. Jadi bila makan tak ada zat, macam mana nak bina struktur tubuh? Tubuh kita bukan hanya terbina dengan karbohidrat, lemak dan protein. Bukan itu saja. Memang ini is the main source, protein lah the main source, dan lemak sedikit dan karbohidrat ada sedikit. Tapi yang paling penting adalah tapi yang tak kurang penting juga adalah peranan dimainkan oleh mikronutrien, vitamin dan mineral, dan juga kofaktor yang lain. Masya Allah. Jadi benda-benda ni kita pandang ringan sebab kita tak rasa penting. Yang penting kita makan sedap dan kenyang perut kan. Tapi bila makanan tu tak ada zat mikronutrien, tak ada vitamin dengan mineral, kita cepat lapar. Asyik nak makan aja. Ini menambahkan lagi proses keradangan sendi-sendi kita kan. Kita makan kan untuk dapatkan zat. Kita dapat zat, kalori. Sel kita guna kalori. Tapi tak optimum lah sebab tak ada kofaktor. Vitamin tak ada, dia tak boleh nak bakar sepenuhnya. Nak menghasilkan tenaga tak cukup. Jadi alright. So tulang pula dia punya komposisi mainly daripada kalsium dan fosfat kan. Kalsium, fosfat, dan juga ada protein daripada kolagen kan. So kita perlukan semua ni. Tapi orang sekarang nak cepat, dia makan makanan yang terproses, makan yang tak ada vitamin, tak ada kalsium, tak ada mineral semua kan. Lepas tu dia tambah dengan pil vitamin, pil kalsium, pil vitamin A, B, C, D, E, multivitamin. Ini semua sebenarnya tak sama dengan kualiti yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam makanan yang alami itu sendiri. Dia dah cukup, dah memadai, dia tak berlebihan dan dia tak kurang. Cukup optimal untuk keperluan tubuh kita. Kita tak perlu banyak sangat makan kalsium, pil kalsium pun boleh jadi arthritis juga. Dia jadi kalsium deposit dekat permukaan sendi tulang kita lah kan. Mengubah bentuk sendi pula, terbonjol-bonjol kan. Dan lebih bahaya lagi, kalsium deposit berlaku dalam pembuluh darah, tisu darah, jadi plak pula. Tak boleh berlebihan. Dan kalsium yang kita ambil dalam suplemen, pil suplemen,
bentuk dia berbeza. Kan, dia punya bioavailability dia dan dia punya dia tidak disekalikan dengan micronutrients yang lain. Contohnya vitamin Q2, magnesium, kan, dan juga microelements ataupun mineral-mineral yang lain diperlukan juga. Potasium, sodium, semua ni diperlukan. Dia satu set. Dia masuk dalam tubuh kita, ada satu set. Dia bekerja serentak ataupun ada dia punya biochemical pathway dia, kan. Ada step-step dia. Lepas ni masuk, ni keluar, ni jadi begini, tukar begini, kan. Pergi ke daripada perut, pergi masuk dalam sel pergi ke dalam darah, kan. Masuk dalam darah dihantar ke organ-organ, masuk dalam sel balik, diguna dalam sel, lepas tu dibuang balik dalam darah, diangkut pada organ perkemahan, asid-asid, bahan-bahan buangan. Tu dia satu cycle yang complete. Digunakan nutrien, dibuang bahan kumuh. So kita perlukan makanan yang bersifat alami, whole food. Whole food ni makanan yang tidak di-refine. Makanan yang tak di-refine, tidak diproses dengan teruk, yang maintain kandungan mikronutrien, vitamin dengan mineral dia tu, dan antioksidan dan kofaktor yang lain. Itulah makanan yang sihat, yang maintain kesihatan kita, insyaAllah sampai ke tua lah, umur 70, 80, 90 pun insyaAllah sakit tulang ke sendi tak ada. Tak ada, macam orang dulu-dulu, kan. Itulah dia, makanan orang dulu-dulu, Jadi maksudnya kita kena makan makanan whole foods. So makanan utama kita apa? Beras, nasi kena ambil daripada makanan whole foods lah, bukan beras putih, kan. Beras putih tak ada zat. So kita kena makan sama ada beras perang ataupun beras rebus, beras parboil, Beras parboil saya dah cerita dalam video lepas, ada tunjukkan contoh dia macam mana. Beras parboil tinggi zat mikronutrien, kan. Mineral, kalsium, magnesium, lebih tinggi secara signifikan daripada beras putih, walaupun dia bukanlah satu sumber utama yang membekalkan zat-zat ni dalam tubuh kita. Dah ada banyak lagi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, kan. Sumber-sumber haiwan itu lagi penting. Tapi nasi ni kita makan banyak. Jadi kita perlu ambil makanan yang ada bekalan unsur mikronutrien yang signifikan. Macam beras parboil. Kalau makan beras perang pun boleh, tapi kena rendam dulu semalaman. 8 jam, 10-12 jam, supaya mineral ni dapat diserap dalam tubuh kita. Kalsium, magnesium, potasium ni dapat diserap. Kalau tak, dia tak dapat diserap, sebab dia diikat dengan phytate. Begitu. Jadi beras parboil dah direndam siap dekat kilang. Proses tu dah dibuat. Itu kelebihan beras parboil, untuk menguatkan tulang-tulang kita, insya-Allah. So itu yang kita galakkan masyarakat untuk mengambil beras parboil. Dia dapat menguatkan sendi, lutut dan tulang belakang. Masya-Allah. Beras parboil pertama, untuk membekalkan zat makanan yang complete dalam package dia. Okey, yang Allah Taala dah ciptakan semua tu dah sesuai dah untuk kita. Lepas tu yang kedua, sumber protein, sumber protein. So kita biasa makan ikan, ayam, daging, betul tak? Tapi setengah orang takut makan daging merah, kanser lah, sakit buah pinggang lah, macam-macam lah. So alhamdulillah, kan. Sumber protein daripada haiwan, ikan, ayam, daging dan seafood, dan juga termasuk susu dan keju. Ini antara sumber-sumber protein yang berkualiti, yang mengandungi semua asid amino perlu dalam tubuh kita, yang diperlukan. 9 jenis asid amino perlu, essential amino acids. Jadi kita kena ambil, makan manis semua kena ambil dalam jumlah yang diperlukan tubuh lah.
kan. Isu ni tak ada isu sebab semua orang makan nasi mesti ada lauk kan. Ikan goreng lah, ayam goreng lah, makan daging, lemak lah, kari semua, tu tak ada isu. Tapi kita kena pilih sumber protein haiwan yang berkualiti. Sebab bila kita ambil yang kurang kualiti, dia punya zat mikronutrien, vitamin dia dan juga essential amino acid dia, essential fatty acid dia kurang daripada yang sumber makanan berasaskan haiwan yang berkualiti. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau ayam tu pilihlah ayam kampung ataupun yang organik lah. Sekurang-kurangnya ayam organik. Sebab sumber makanan dia pelbagai dan bukan hanya diberi makan bijirin daripada soya. Soya dan soya pula commercially yang ditanam secara komersial banyak guna racun Roundup. So kandungan glyphosate dia sangat tinggi dan kekurangan mineral, potasium, magnesium, zinc sangat kurang. Dan juga unsur organik, vitamin B kompleks pun kurang. Amino acid dia kurang. That's why kita kena makan ayam kampung atau ayam organik. Susah sekarang nak cari ayam kampung, tapi dah sebab isu daging merah dan termasuk ayam juga yang diimport, jadi isu sekarang kan, isu dari segi halal kan, campur pula dengan daging-daging ayam yang tak halal kan, yang tak sembelih ke ataupun haiwan yang tak halal lah. Jadi satu booster lah, satu cetusan untuk kita makan ayam yang berkualiti dan bukan diproses secara komersial yang tak berkualiti. Bila buat komersial tak kualiti, cara pengendalian, penyembelihan, pembelaan ayam tu tak berkualiti. Dia just bagi makan kepada ayam tu, tapi kualiti makanan dia sangat rendah. Tidak ada zat mikronutrien dan ada banyak bahan kimia aditif dan juga bahan-bahan toksik daripada Roundup, glyphosate. Sebab sumber pellet yang dibagi tu buat daripada soya. Dia nakkan protein yang banyak supaya ayam tergemuk, dia buah soya. Dia bagi bijirin soya yang diformulasi lah untuk pellet, dan adalah campuran yang lain sekali. Juga dicampur dengan antibiotik dalam tu. Nak bagi antibiotik dan juga hormon steroid, hormon pembesaran untuk haiwan ternakan, ayam ke, daging dan termasuk ikan juga, supaya dia cepat besar. Dan cepat besar dia boleh jual cepat, untung boleh jual murah, orang beli banyak. Itu dari segi keuntungan. Ini adalah makanan sumber protein yang kurang berkualiti, kurang, kualitinya sangat rendah kan. Kalau kita makan ayam dan daging dan ikan macam gini setiap hari, tu jadi gemuk kan, sebab benda ni tak boleh metabolize proper, tak cukup vitamin B tak cukup, asid amino essential tak cukup, asid lemak essential tak cukup, butyrate tak ada kan. So macam mana? Banyak pula racun, bahan kimia aditif kan, glyphosate kan. So jadi makanlah. Tambah sekali orang yang ada masalah sakit lutut dan sakit tulang belakang, makanlah ayam kampung. InsyaAllah ayam kampung cepat. Atau sekurang-kurangnya ayam organik. Saya suka makan ayam kampung Dr. Zainal. Dr. Zainal ada sekitar Lembah Kelang ni banyak lah. Saya tak tahu negeri-negeri lain kan. So dia orang buat beku, frozen beku. So bagus ayam dia, bersih dan tak ada berbau. Cara dia pun memang bersih. Dia buang hati, empedu, jantung dan pedal supaya daging ayam tu tahan lama, tak berbau, tak berbusuk, tak hanyir lah. So saya suka makan ayam kampung Dr. Zainal. Dia mahal sikit lah, RM20 ke RM22. Yang saiz XL, yang kecil sikit sederhana tu RM20 kot.
20.5 ke macam tu lah. Kan? Bagus Ataupun ayam kampung biasa. Kalau ada orang yang bela ayam kampung, kita beli kan. Kita boleh sembelih dan kita makan. Kan? Susah sikit kan. Sekarang ni semua nak cepat, nak senang, nak yang dah siap proses je. Boleh beli dekat pasar-pasar basah ada. Kalau saya duduk dekat Negeri Sembilan, kat Ampangan memang ada ayam kampung. InsyaAllah ada. Kat Pasar Seremban pun ada. Kan? Lepas tu saya duduk dekat kawasan Nilai Mantin ni, banyak orang bela ayam kampung. Kan? Yang supply ayam kampung banyak. Google je dalam Facebook ke. Setiap kawasan memang ada lah. Saya duduk Kedah dulu, Ustaz. Lagi banyak ayam kampung boleh dapat bekalan. Kan? KL lagi banyak. Pasal pasaran di sana lagi tinggi permintaan. Orang Bangladesh suka makan ayam kampung untuk kekuatan, sihat. Kan? Tu dia orang kerja lama tak letih-letih. 12 jam, 14 jam. Masya Allah. Okay. So, ayam kampung. Lepas tu ikan. Ikan, jangan makan ikan yang dibela secara dalam kolam yang tak bersih lah. Sumber makanan yang diberi perut ayam ke bangkai ayam, itu memang out lah. Itu jadi radang lah dalam badan kita. Tak elok. Masuk tubuh kita memang jadi benda-benda yang kotor. Kan? Memang jadi radang lah. Tak elok. So, kalau nak beli ikan patin, ikan tilapia, beli yang kat Pahang, Sungai Pahang. Walaupun dia bela dalam sangkar, tapi dalam sungai, air mengalir. Dan kita beli daripada, kalau beli daripada orang kita lah, orang Islam, sebab dia jaga pemakanan ikan tu. Dia tak bagi bangkai-bangkai ayam atau perut ayam, dia tak bagi. Dia bagi makanan yang elok-elok lah, yang berkualiti kan. Begitu. So, boleh makan ikan yang bela, tapi kena pastikan jangan yang terlalu murah. Yang terlalu murah ni maknanya dia memang commercial base. Commercial base, sangat-sangat cepat dia membesar. Itu banyak hormon dengan antibiotik, memang dia cepat besar. Kan? Makan memang meradangkan lah. Radang bukan lutut dengan tulang belakang je, satu badan boleh jadi radang, boleh jadi alhan pula kan. Kemudian satu lagi, kambing. Kambing sangat bagus untuk menguatkan tulang. Tulang lutut dan juga tulang belakang. Dan juga sebenarnya sendi-sendi lain lah, jari jemari kita. Sebab dia ada zat, komplit zat. Vitamin B kompleks, ada 8 elemen kan. Dalam kambing yang saya maksudkan lamb, anak biri-biri yang umur 2 tahun ke bawah, yang disebut dalam kitab Tibbun Nabawi oleh imam-imam ulama kita lah. So lamb yang orang Arab makan lah. Kadang-kadang Arab dia takkan daging lembu kan. Bukan daging lembu